Assalamualaikum, hai Jamal MA di sini. Okey, kali ini saya akan menjawab pertanyaan lagi daripada penonton kita, okey, yang bertanyakan tentang remap ECU FD2 kan. Okey. Dan ada juga soalan-soalan saya pernah ditanyakan tentang remap dan rechip kan. Okey, sebelum ni saya pernah juga bercerita tentang piggyback dan stand alone. So benda ni berkaitan dengan ECU tuning, okey. Jadi rechip ni sebenarnya pada awal teknologi ECU ni, okey, ECU ringkas mula digunakan dalam kereta kita, okey. Apa yang kita boleh buat untuk tala semula enjin kita, tala semua kita punya fuel dan ignition adalah kita menggunakan kaedah rechip, okey. Chip yang ada dalam ECU kita tu kita buang dan kita masukkan dengan ECU yang perform lah kan. So itu rechip, okey. Apa tu rechip? Chip asal di ECU kita buang dan kita masukkan ECU chip yang performance. Dan seterusnya adalah remap. Okey, remap ni saya pernah cerita juga sebelum ni, okey. Kita tidak perlu buang kita punya ECU, kita tidak perlu buang kita punya chip, chip asal. Apa yang kita buat, kita cuma perlu suntikkan semula maklumat atau ialah kita punya map kita suntik semula ke dalam chip kita kan. Jadi selepas kita suntik maklumat dan kita save file, dan kita akan dapat tuning barulah untuk engine kita kan, tuning fuel dan ignition. Okey. Okey, mana lebih baik kan, rechip kah atau remap? Kalau engine lama mungkin kita masih boleh buat rechip lah kan. Tapi so far sekarang ni engine lama yang menggunakan ECU lama pun kita sudah boleh gunakan piggyback untuk retune kita punya ignition dan fire kan. Ignition dan fire, fuel and ignition kan. So bagi saya lah kan, remap lagi mudah lah kan, lagi mudah. Lepas tu risiko kerosakan ECU tu sangat rendah kan. Yalah, kadang-kadang memanglah kalau kita hantar ECU ke pakar untuk tukar chip yang performance kan, memanglah tidak akan rosak kan. Tapi kita boleh kurangkan risiko kerosakan ECU hanya dengan menala semula ataupun remap kita punya ECU. Okey. So bagi enjin-enjin lama kan, saya sarankan kalau tidak dapat buat remap, pasang piggyback lah kan. Seperti 4G kan. Ya, ada ke 4G kan. 4G yang versi asal kan, versi awal kan, yang masih menggunakan ECU ringkas. Okey. Yang ni tidak payah lagi kita remap, tidak payah lagi kita rechip kan, pasang saja piggyback lah, lagi mudah kan. Lagipun orang tidak berapa layan lagi sekarang rechip ni, sebab kerja dia lagi payah berbanding remap saja kan. Kan. Jadi kalau anda cari bengkel yang buat rechip, mungkin sudah tidak jumpa lagi lah buat masa ni kan. 10 tahun lalu boleh lagi kita temui benda-benda ni kan, bengkel-bengkel yang buat rechip ni kan. Tapi sekarang ni tidak ada lagi lah. Kalau ada pun mungkin setakat itu sajalah yang dia mampu buatkan. Perlukah retune ataupun remap kita punya ECU kan? Okey, sebenarnya perlu juga. Sebab bukan semua kereta yang dikeluarkan oleh kilang ni memenuhi kehendak kita kan, memenuhi cita rasa kita kan. Kita mahu kereta yang performance, tapi kadang-kadang performance-nya tidak sampai. Tetapi kita suka kereta tu kan. Macam tu. Kemudian kereta ni, ada kereta yang enjin dia direka dan ditala untuk laju kan. Tetapi malangnya kita tinggal di kawasan yang berbukit dan kita banyak mendaki kan semasa memandu kan.
So masa ni kita perlukan torque pula berbanding horsepower kan. Jadi perlu kita remap kita punya ECU, sebenarnya terpulang kepada keinginan kita kan, terpulang kepada kemahuan kita. Jika kita mau kereta tu agak performance daripada yang sedia ada, kita retune kan, kita remap kita punya ECU. Okay, jika kita mau tingkatkan lagi torque kan, disebabkan kita selalu mendaki bukit dan kita mau lebih lagi penjimatan minyak dalam enjin kita boleh retune lagi, kita tingkatkan pula torque. So semua ni terpulang pada kita. Perlukah kita tukar kita punya ECU asal kepada stand alone kan? Okay, sebenarnya kalau untuk FD2, Inspira, apa lagi, Lancer dan kereta Toyota Corolla kan, Toyota Vios, sebenarnya kita tidak perlu tukar pun kita tidak perlu tukar pun kita punya ECU ke stand alone ECU kan, ataupun aftermarket ECU kan. Sebab ECU yang asal ni dia boleh support 2 kali ganda, bukan 2 kali ganda, 1 kali ganda power horsepower sedia ada. Contoh FD2 ni sebenarnya dia ECU FD2R juga. Okay, so kita ambil range FD2R. Okay, ECU FD2R sekarang dia support 210 kah, 220 lebih gitu kan, lebih kurang lah 220 horsepower lebih kurang. Okay, so kalau kita double maknanya 400 lebih lah kan. So di bawah 400 horsepower, okay, ECU ni dia masih boleh support lagi. Okay, jadi kita cuma remap sajalah kan, lagi mudah lah. Tetapi jika anda sukar untuk mendapatkan khidmat remap di mana-mana, okay, pasang piggyback itu antara pilihan yang menjimatkan lah. Okay, mana-mana kereta yang enjinnya susah diusik, sukar diusik, okay, kereta ni akan mengalami kepupusan yang sangat pantas. Okay, seperti contoh, kita bukan mengatakan, tetapi ini kenyataan lah kan. Nissan Almera kan, Nissan Almera ni antara enjin yang tidak boleh dibuat. Okay, salah satunya dia tidak disokong oleh produk-produk aftermarket. Inilah yang kita boleh tukar pun dia cuma air intake saja. Okay, dan yalah, kalau dibanding dengan enjin Toyota Vios, okay, Toyota Vios lagi mudah kita kacau kan, lagi mudah kita naik taraf kan, berbanding Nissan Almera. Tetapi walaupun Nissan Almera ni susah kita kacau untuk kita main NA, memang susah. Sebab macam yang saya cakap tadi, dia cuma kalau NA kita cuma boleh tukar dia punya air intake. Okay, begitu juga dengan Neo VVL kan. Okay, kalau kita tengok Neo VVL pun yang duduk sebaris dengan VTEC suatu ketika dulu kan, engine tu sudah semakin dilupakan, betul tidak? Salah satu sebab dia kurang kena support oleh aftermarket product ataupun tuner produk tuner kan. Bahkan Nismo sendiri pun tidak begitu support SR20 ini kan, ataupun VVL engine. So semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe channel Jamal MA. Assalamualaikum. Bye bye.